Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan apa khabar semua? Okey, cikgu tengok semua pelajar dah masuk. So kita akan mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu nak tanya, untuk tajuk pembelajaran kita pada minggu lepas, ada sebarang persoalan tak? Ada sebarang pertanyaan daripada murid-murid? Okey, baiklah. Tak ada sebarang pertanyaan. Okey, kalau tak ada maksudnya murid-murid semua dah faham tajuk pembelajaran kita yang lalu. Jadi, sebelum kita memulakan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, uh, kita akan menyanyikan lagu Bunga Raya bersama-sama. Okey, cikgu nak semua aktif dan kita sama-sama menyanyikan lagu Bunga Raya, okey? Jom kita menyanyi sama-sama. Jom nyanyi kuat-kuat sikit. Cikgu nak dengar semua boleh menyanyi. Okey, beri tepukan kepada diri sendiri. Okey. Seterusnya, cikgu nak semua teka. Hari ini kita akan belajar apa? Siapa boleh jawab? Tak tahu? Okey, baiklah. Kita slide ke seterusnya. Okey, tajuk pembelajaran kita pada hari ini masih sama macam minggu lepas, iaitu Bunga Raya, Bunga Kebangsaan. Topik kita pada hari ini ialah Bunga Raya dan Rukun Negara. Okey, apa kaitan Bunga Raya dengan Rukun Negara ni? Okey, untuk tajuk Bunga Raya dan Rukun Negara ini, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah 1. Menjelaskan perlambangan kelopak bunga kebangsaan dengan prinsip-prinsip rukun negara. Dan yang kedua, menerangkan kepentingan bunga kebangsaan sebagai lambang perpaduan. Seterusnya, apakah persamaan di antara Bunga Raya dan Rukun Negara? Siapa boleh bagi tahu? Okey, tak tahu. Baiklah, sebelum cikgu jelaskan selanjutnya di antara Bunga Raya dan Rukun Negara ini, kita ada satu aktiviti. Ingat tak, minggu lepas cikgu ada pesan untuk semua murid-murid bawa sebatang pensel ataupun pensel color dan juga sehelai kertas.
Semua bawa tak? Alhamdulillah semua bawa. Okey, baiklah. So, untuk aktiviti kita, cikgu nak semua lukiskan sekuntum bunga raya yang besar di atas kertas yang kamu bawa. So, cikgu nak kamu lukis besar-besar penuh satu kertas tu. Pastikan bunga raya tersebut ada 5 kelopak bunga raya. Sebagai contoh, kamu boleh tengok dekat skrin cikgu ni. Ini adalah contoh bunga raya. Okey, cikgu bagi masa dalam 2 minit untuk semua melukiskan bunga raya. Okey, ya, ada apa-apa soalan? Okey, baiklah. Untuk bunga raya ni, sekarang ni tak perlu colour, just buat lakaran bunga raya saja. Nanti selepas tamat sesi pembelajaran kita, murid-murid boleh mewarnalah bunga raya yang awak semua lukis tu. Okey. Okey, dah lukis dah semua? Baiklah. Seterusnya, cikgu nak kamu simpan dulu kertas tersebut. Kita akan masuk kepada maksud kelopak 5 kelopak bunga raya. 5 kelopak bunga raya melambangkan 5 prinsip rukun negara. Okey, rukun negara merupakan ideologi kebangsaan bagi membentuk semangat perpaduan rakyat Malaysia. Apakah maksud ideologi? Siapa tahu? Okey, tak tahu. Baiklah. Okey, maksud ideologi ni ialah pegangan dan juga fahaman. Ideologi ini merupakan pandangan terhadap aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan juga moral. Okey, baiklah. Seterusnya, sebutkan apakah 5 prinsip rukun negara. Siapa yang tahu apakah 5 prinsip rukun negara? Okey, semua tahu. Mesti sebab kita setiap minggu kita ada perhimpunan, kita ada lafazkan 5 prinsip rukun negara, betul tak? Okey. Baiklah. Cikgu nak seorang sebut prinsip rukun negara yang pertama. Siapa yang nak sebut? Okey, Nakiu. Okey, baiklah. Nakiu. Apakah satu prinsip yang pertama rukun negara? Betul. Okey, prinsip yang pertama rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, siapa nak sebut? Okey, Balkis. Okey, Balkis sebut yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Pandai. Yang ketiga, betul, Nazahan. Yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Dan yang keempat, betul. Okey, kedaulatan undang-undang. Tahniah, Farah. Dan yang kelima, okey, Siti nak jawab. Okey, Siti. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Pandai. Okey, baiklah. Daripada kelima-lima ini, cikgu nak di dalam kertas yang kamu lakar tadi, tulis kelima-lima rukun negara di setiap kelopak bunga raya. Yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Okey, semua dah tulis dah? Bagus. Baiklah. Seterusnya, kita masuk kepada rukun negara. Rukun negara menyatupadukan semua rakyat tanpa mengira bangsa dan agama. Setiap kelopak bunga raya mengingatkan kita untuk mendukung prinsip-prinsip rukun negara pada setiap masa. Baiklah, cuba teka. Seterusnya, cuba teka. Apakah kegunaan bunga raya dalam kehidupan rakyat Malaysia? Siapa boleh jawab kat sini? Okey, Zara. Bagus, pandai Zara. Bunga raya, Zara cakap bunga raya terdapat dekat duit shilling. Betul tak semua murid-murid? Ya, betul. Kalau
Kamu perasan duit siling 50 sen, duit siling 20 sen pun ada bunga raya, 10 sen pun ada bunga raya dan 5 sen pun ada bunga raya kan? Betul tak? Okey. Yang siapa lagi yang nak jawab? Okey, Nakyu. Okey, Nakyu. Bunga raya terdapat dekat mana lagi? Pandai. Okey, Bu Nakyu jawab. Bunga raya terdapat di lencana sekolah kita. Siapa yang perasan? Pandai semua perasan. Okey, baik. Seterusnya, cikgu nak tunjuk megahnya, topik megahnya lambang bunga raya. Sebagai identiti negara, bunga raya ini digunakan secara meluas. Yang pertama, urusan rasmi dan juga tidak rasmi. Yang kedua, sebagai simbol kemegahan. Yang ketiga, sebagai logo dan juga hiasan. Dan yang keempat, nama pada bangunan. Nama pada jalan dan bangunan. Okey, seterusnya kita tengok contoh kegunaan lambang bunga raya dalam kehidupan rakyat Malaysia. Yang pertama, kita tengok Muskat YDPA, iaitu yang di Pertuan Agong. Kalau tengok dekat Muskat YDPA ni, ada sulaman bunga raya di Muskat YDPA ni. Betul tak? Okey, yang kedua, Jata Negeri Sarawak. Kalau tengok dekat sini, gambar Raja Jata Negeri Sarawak ni ada bunga raya di kiri dan kanan jata tersebut. Yang ketiga, Jata Negara Malaysia. Okey, di Jata Negara Malaysia pun ada lambang bunga raya di tengah-tengah ni. Okey, boleh nampak tak? Pandai semua. Okey, yang keempat iaitu di dalam pelancongan. Di dalam pelancongan kebanyakannya digunakan di logo-logo. Contoh logo iaitu Visit Truly Asia Malaysia tahun 2020. Kalau kamu tengok dekat logo ini ada terdapat bunga raya di dalam logo tersebut. Yang seterusnya iaitu Tourism Malaysia. Logo pelancongan Malaysia pun terdapat bunga raya di tulisan logo tersebut. Seterusnya, okey, ada lagi iaitu di wang, iaitu duit Malaysia, duit negara kita pun terdapat bunga raya. Dan juga duit siling pun ada. Seterusnya, kegunaan untuk menamakan jalan, iaitu salah satunya Jalan Bunga Raya di Bukit Mertajam. Siapa tahu Bukit Mertajam ni dekat mana? Pandai, Bukit Mertajam ni dekat Pulau Pinang. Okay, seterusnya, stem. Di stem Malaysia pun ada bunga raya kan? Cantik bunga raya dia. Yang seterusnya dan yang terakhir iaitu di dalam bidang pendidikan. Di dalam pendidikan ini, kebanyakannya digunakan pada logo. Okey, salah satu contohnya iaitu logo Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu UKM. Di dalam logo UKM pun terdapat lambang bunga raya. Dan siapa tahu, ini logo sekolah mana ni? Pandai, logo sekolah kita pun ada lambang bunga raya di dalam logo tersebut. Seterusnya, apakah kepentingan bunga kebangsaan sebagai lambang perpaduan? Yang pertama, iaitu melambangkan kerukunan hidup rakyat Malaysia. Yang kedua, melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu. Yang ketiga, kelopak bunga raya melambangkan perpaduan rakyat selaras dengan prinsip rukun negara. Yang keempat, sikap toleransi dalam masyarakat mewujudkan keamanan dan kemakmuran negara. Okey, baiklah. Dengan ini berakhirlah tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, cikgu akan teruskan lagi dengan tugasan yang cikgu akan berikan kepada kamu pada hari ini. Cikgu nak semua murid sila jawab soalan di dalam aplikasi Quizizz. Cikgu akan bagi link Quizizz ini di dalam ruangan komen ataupun di dalam WhatsApp grup kelas lah.
pastikan anda menjawab kuisis ni yang betul, iaitu latihan sejarah tahun 5, tajuk Bunga Raya, Bunga Kebangsaan. Jadi, cikgu nak sila jawab soalan ini sebelum pukul 2 petang ini dan hantar kepada cikgu di kuisis lah. Okay, cikgu nak tanya, ada apa-apa pertanyaan tak? Semua boleh faham ke? Okey, boleh faham. Tak ada soalan? Okey, jika tak ada sebarang pertanyaan, jadi cikgu nak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap awak semua dapat melakukan tugasan yang cikgu berikan dan tolong hantar sebelum pukul 2 petang ini. Dan jika terdapat sebarang pertanyaan ataupun masalah, boleh tanya cikgu di dalam grup WhatsApp lah. Cikgu sudahi pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan sekian terima kasih dan Assalamualaikum. Bye semua.